Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan sekali lagi dan kita memohon akan pimpinannya. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们再次的来到神的面前，求他领导我们。 Tuhan, di pagi hari ini kami datang sekali lagi menghadap-Mu. 主啊，在这个时候，我们再次的来到你的面前。 Kami bersyukur Engkau menjaga kami sepanjang malam. 我们感谢你，我们昨夜你都整夜的看顾保守我们， Bahkan di sepanjang minggu ini Engkau memelihara kami. 甚至整个过去的礼拜，你都与我们同在。 Tuhan, tidak terasa kami bahkan sudah memasuki pertengahan tahun. 主啊，不知不觉我们已经进入了年中。 Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, 若我们有今天， itu adalah karena Engkau terus mengundang kami untuk duduk dekat dengan-Mu. 这都是因为你一直在保守着我们。 Pada pagi hari ini biarlah kami mendengar Engkau berbicara. 愿我们今天能够听你向我们说话。 Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman dan menerjemahkan. 主啊，求你祝福所要传讲的，要传译的， Kami siap untuk mendengar firman-Mu. 我们都预备心来聆听你的话语。 Tuhan, kami membuka hati kami. 主，我们打开我们的心思意念， Kami siap untuk mendengar 我 firman. 们已经预备好自己来聆听你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita ke surat 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita akan sama-sama membaca ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-29. 哥林多前书，让我们一起来打开11章第17到第29节。 Saya akan membaca ayat 17 sampai ayat yang ke-24. 讲言要讲从17到24节， Lalu ayat 25 hingga ayat 29 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 25到29节是用华语来读。 Mari kita menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. 让我们一起来读神的话语。 Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak dapat memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 晚餐后，他也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，就要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身体。” 主的血了，人应当自己审查，然后吃这饼，喝这杯。因为人若不按理吃喝，不分办事主的身体，就是吃喝自己的咒诅了。 Saudara, kita tahu di sepanjang Alkitab, Tuhan itu dikisahkan sebagai Tuhan yang menjamu umatnya. 弟兄姐妹们，若我们看圣经的话，我们看到我们的主常常都在接待他的门徒。 Saudara, duduk bersama dengan Tuhan 弟兄姐妹们，我们跟主一起同坐，
Saudara, bayang-bayangnya itu udah kita lihat dari perjanjian lama. 我们可以从旧约开始可以看到， Ada mana yang Tuhan jatuhkan dari langit untuk memelihara orang-orang Israel. 为了让以色列人能够保存，主从这个天上降下玛纳。 Dan orang-orang Israel itu bukan cuma makan sendirian, tapi mereka berkumpul sebagai satu community di hadapan Tuhan. 而以色列人呢，当他们吃玛纳的时候，他们不是自己吃，而是一同共同享受。 Saudara, jadi Tuhan memelihara umatnya. Dan kemudian di perjanjian baru, Yesus pun memberi makan 5.000 orang. 在新约我们也看到说，主耶稣他喂饱5000个人。 Tapi bukan cuma bicara tentang pemeliharaan, communal meal ini bicara tentang sebetulnya reconciliation. 其实我们所看到的，这是一起共享餐点的话，那不只是讲到神的保守，而是在讲到说，我们如何的跟其他的人重新的和好。 Di kisah tentang anak yang hilang, si bapak itu menyambut anaknya, dia datang menghampiri berlari kepada anaknya lalu mengadakan pesta bagi si anak. 像这个浪子的比喻，我们看到那个父亲能够在门外迎接他的浪子，浪子回来之后，竟然他还为他做了一个喜宴来招待客人，来迎接他。 Saudara, di dalam pelayanannya Yesus pun menghadiri pesta dan dia duduk makan di rumah orang-orang berdosa. 我们看到在主耶稣的服事里，他也是跟那些罪人一起同坐，一起享用这个餐点。 Saudara, makan bareng ini adalah satu tradisi yang mungkin bisa dibilang universal, dilakukan oleh semua orang. 一起用餐应该是大家所做的， Karena jamuan makan itu melambangkan sesuatu yang besar. 宴会呢，它包含着一种很大的含义。 Dan terkadang itu melintasi batas-batas sosial. 我们看到这个呢，已经超越了这个社会的这个限制。 Saudara, kalau menjamu atau dijamu oleh orang, kita itu harus siap-siap membuka diri. 如果我们招待他人，或者是被他人招待，我们都要预备把自己敞开。 Kalau undang orang makan ke rumah kita, orang jadi tahu rumah kita itu seperti apa. Dan kita meresikokan diri dikenal oleh mereka. 如果我们请别人来我们家吃，那我们就把我们的家门打开，我们就有那个风险，就是让别人知道我们是怎么样过我们的生活。 Bahkan ketika kita menerima undangan untuk pergi makan sama seseorang, 甚至当我们接受他人的邀请到他们的家去一吃， saudara, mungkin ada sesuatu yang kita resikokan. 我们也是有带着一个风险。 Sama seperti Yesus yang disalahpahami oleh orang-orang atau pemuka agama pada waktu itu. 就是当时宗教领袖他们对耶稣有了一个误解。 Saudara, kita tahu kisah tentang Petrus yang makan dengan orang-orang non-Yahudi, tapi dia takut ketahuan orang Yahudi sehingga dia ditegur oleh Paulus dan Paulus bilang kamu munafik. 在圣经里面，我们有看到彼得跟那些不信主的人一起用餐。 当他看到犹太人的时候，他很快躲起来。所以呢，保罗就责备他说，他是一个虚伪的人。 Nah, saudara, kita tahu bahwa kitab Wahyu itu juga mengisahkan bahwa di waktu yang akan datang nanti ketika Tuhan datang kedua kali dan merayakan kemenangannya atas dunia ini, kita diundang untuk makan satu meja dengan Dia. 在启示录，我们也看到说，到末日的时候。 那我们的上帝会邀请所有已经信他的人来一起用餐，一起参加他的大宴会。 Dan malam sebelum Yesus disalibkan, dia mengumpulkan para murid. 耶稣在他未钉十字架之前，他也聚集了他的门徒们。 Sehingga kita kenal yang namanya Last Supper atau perjamuan terakhir. 所以我们就知道的所谓最后的晚餐。 Yang akhirnya kita pelihara sebagai satu tradisi gereja untuk mengingatkan bukan hanya bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk kita, tapi bagaimana Yesus menjadi sahabat bagi kita orang-orang berdosa. 这个最后的晚餐呢，不只是让我们能够纪念主耶稣已经为我们钉在十字架，而也是让我们能够学习说，主耶稣是我们的好友，他跟我们一起用餐。 Saudara, sehingga sama seperti Tuhan menjamu kita, kita seharusnya menjamu orang lain yang berbeda latar belakang. 就像上帝如何的招待我们，我们也应该招待那些跟我们
背景不同的人。 Nah, saudara, apa yang terjadi di ayat yang kita baca barusan? 那我们刚才所读的经文发生了什么呢？ Saudara, pada waktu itu 那时候， orang-orang Kristen itu berkumpul di hari Minggu 这个基督徒他们聚在一起，就是礼拜天聚在一起。 karena Yesus itu bangkit pada hari Minggu, sehingga hari Minggu itu dibilang the Lord's Day, 因为 harinya Tuhan. 耶稣是在礼拜天这个复活，所以呢，他们认为那就是上帝的日子。 Saudara, di dalam perkumpulan itu mereka mengadakan jamuan makan. 那当他们聚在一起的时候呢，他们就一起有宴餐。 Saudara ingat kisah orang-orang Israel yang keluar dari Mesir karena ditindas. 弟兄姐妹们，你们还记得这个以色列人他们在这个埃及他们被受苦，然后呢，上帝把他们拯救出来。 Saudara, untuk mengingat peristiwa pembebasan itu orang-orang Israel suka mengadakan satu ritual yang namanya Passover meal. 为了纪念这个日期呢，他们就一起来吃一个晚餐，叫做逾越节的晚餐。 Di mana pada hari-hari tertentu orang-orang Yahudi itu akan duduk bersama dengan keluarga mereka. 那在普通的日子呢，这个犹太人他们跟他们的家人一起过活。 Mengadakan jamuan sambil mengingat bagaimana dulu nenek moyang mereka dilepaskan oleh Tuhan. 那他们呢都会纪念说，他们以前他们的祖先是如何的被从这个埃及被释放。 Nah, saudara, jemaat mula-mula itu melakukan satu praktis, satu kebiasaan yang mirip. 我们看初期的教会这个初期的教会，他们也是这么做。 Mereka mengadakan satu jamuan makan untuk mengingat bagaimana Yesus itu mati dan melepaskan mereka dari belenggu dosa. 他们一起用餐来纪念耶稣如何的拯救他们脱离罪的这个捆绑。 Tapi ada satu hal yang sangat disayangkan. 很可惜的是， Saudara, lepas dari belenggu dosa itu kadang-kadang gak mengubah kehidupan orang Kristen. 他们脱离了罪的捆绑之后，可是并没有改变他们的生活、他们的态度。 Jadi mereka bisa berkumpul dan makan jamuan tanpa memahami makna daripada perkumpulan itu. 他们还是例行的来一起用餐，可是他们没有好好的来纪念这个含义。 Sehingga satu ritual, satu sakramen perjamuan yang seharusnya memblend in orang dengan latar belakang sosial, suku, ras dan sebagainya yang berbeda menjadi satu di dalam satu meja. 所以呢，一个圣餐就是让所有的这个不同的种族、不同的生活背景的人聚在一起，在同一个餐桌上。 Saudara, praktis ini malah menunjukkan adanya pemecahan. 这个习俗反而看了好像是有隔离。 Menunjukkan adanya perpisahan di dalam gereja. 我们看到说有了纷争， Saudara, pada waktu itu belum ada gedung gereja. 那时候还没有教会， Sehingga orang-orang percaya itu berkumpul ya harus nebeng, harus numpang di rumah jemaat yang memang cukup kaya untuk punya rumah dengan ruang yang besar. 所以当时呢，当这个会友们要聚集的时候呢，他们必须到一个富有人的家，他们有了大的这个堂，所以呢才能够接待很多人。 Nah, saudara, jemaat Korintus itu seringkali kalau kita baca ditegur sama Paulus. 保罗呢，我们注意看，常常他都在责备这个哥林多的会友。 Betul mereka bertumbuh secara jumlah, 他们在数字上可能他们增长， betul mereka punya karunia rohani, 他们也有恩赐， mereka suka mendengarkan pengajaran, bahkan suka mendengarkan orang berdebat. 他们很喜欢听别人的这个教导，还有辩论。 Betul mereka suka mungkin berbahasa roh. 他们很喜欢有这个讲方言。 Bahkan di 1 Korintus 13 Paulus bilang ada orang-orang yang rela mempermiskin diri mereka sendiri. 甚至在哥林多前书第13章有说，他们甚至愿意把自己贫穷下来。 Saudara, jadi ini adalah bentuk pelayanan yang luar biasa. 他们认为那就是他们的服事。 Tapi rupanya Paulus itu peka. 可是保罗呢，他很敏感。 Saudara, sejatinya gereja itu bukan dinilai dari kesanggupan dan kehebatan di dalam pelayanan. 其实一个教会的好坏，并不是看他的门徒们是不是很好的服事。 Saudara, gereja itu sejatinya dinilai dari bagaimana gereja bisa menjadi space untuk orang-orang yang berbeda.
最重要的含义就是一个教会能够包容着不一样的人、不一样的背景的人在一起。Saudara, jemaat-jemaat di Korintus yang kaya, mereka punya pekerja-pekerja upahan, sehingga mereka dari Senin sampai Minggu mereka mungkin nggak perlu bekerja keras. Mereka punya banyak free time. 哥林多教会的一些富有的这个会友们，他们很有钱，他们可以雇工，所以呢，他们自己不需要很忙碌，他们有很多休闲的时间。Saudara, ada beberapa dari mereka yang mungkin punya kewarganegaraan Romawi atau kenal pejabat-pejabat Romawi. 甚至他们可能有这个罗马的国籍，甚至他们认识了那些罗马的高级职员。Saudara, mereka punya waktu luang, ketika berkumpul di dalam perjamuan, mereka bisa datang duluan karena mungkin itu rumah mereka, dan mereka menghabiskan makanan yang sudah ada. 那他们因为比较有时间，所以他们比较早来，然后呢，他们就跟他们的那些早来的朋友一起用餐，可能呢，当时就把那个所有的食物都把它吃完了。Sehingga jemaat-jemaat yang lebih marginal, yang secara sosial mungkin lebih middle low, mereka harus kerja dari pagi sampai sore. 所以边缘化的会友，他们可能是属于中下级的，他们必须加班，他们必须到晚上才做完他们的工作。 Ketika mereka datang berlelahan, makanannya udah habis dan mereka nggak bisa duduk di dalam, mereka duduk di luar. 当他们疲劳累了要来吃的时候，他们拿不到食物，而且呢，他们也不能够进去主堂，他们坐在外面。 Saudara, makanya Paulus bilang ada yang makan sampai kenyang bahkan sampai mabuk, tapi ada juga yang kelaparan. 所以保罗说，有一些呢吃饱，甚至太饱醉酒了；有一些呢就饥饿了。 Saudara, karena seringkali secara nggak sadar kita itu datang membawa privilege di dalam hidup kita karena latar belakang sosial kita. 常常我们有意无意的，当我们来到教会的时候，我们有带着自己的那种优越感，就是那种特权。 Sehingga tempat yang harusnya disediakan buat orang-orang lain itu juga kita serap. 我们常常呢，别人应该他们拿的这个份，我们也自己吸收了。 Nah, saudara, Paulus bilang ini sebetulnya adalah sebuah hinaan. 保罗认为这个是一种侮辱，是一种藐视。 Saudara, Kristus mati untuk mempersatukan manusia dari berbagai golongan dan latar belakang di meja perjamuan. 耶稣为人类死，就是要让不一样的人、不同的背景的人，聚在一起，在同一个餐桌上一起用餐。 Tapi meja perjamuan yang seharusnya menjadi penyatu itu malah memecah. 这个餐桌应该是成为一个合一的餐桌，反而成为了一个隔离的餐桌。 Dan lewat meja perjamuan ini kelihatan sebetulnya sifat asli atau karakter dari gereja itu seperti apa. 当我们看到这样的时候，我们就知道说一个教会的这个本性是怎么样的。 Saudara, tadi saya bilang kita ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda. 我刚才说，我们是从不一样的这个背景来的。 Saudara, setiap kita itu punya privilege yang kita bawa. 我们每一个人都带着自己的特权。 Atau juga mungkin underprivileged di dalam aspek-aspek yang lain. 甚至在某某方面，我们反而就是没有那个权利。 Saudara, saya kasih satu contoh. 我做一个比喻， Paulus itu suka bilang, atau Paulus pernah bilang dan suka dikutip, ikutlah Kristus sama seperti aku mengikut Kristus. 保罗常常说，效法我，就像我效法基督一样。 Saudara, masalahnya Paulus itu datang membawa privilege tertentu. Dia hidup di dalam konteks budaya dengan latar belakang tertentu. 保罗这么说的时候呢，他是在某种背景、某种情况之下所说的。他带着他的特权，这么向他的会友们说。 Dia punya Roman citizenship. Dia punya kewarganegaraan Romawi. 他有这个罗马的这个国籍。 Saudara, makanya dia bisa dengan PD datang dari satu tempat ke tempat yang lain. 所以他可以很有信心的从一个地方来到其他的地方。 Saudara, kalau yang melakukan itu orang lain dan bukan Paulus, belum apa-apa bisa aja langsung dipenjara dan langsung dipenggal. 如果讲这话、做这事的人不是保罗，可能那个人就随时随地都会被斩头。
Jadi nggak bisa semua orang itu exactly ikutin caranya Paulus. 不是说每一个人能够用保罗的方式来传福音。 Saudara kita yang punya privilege tertentu yang bisa berbahasa Mandarin, kita ngomong dengan satu bahasa yang sama langsung didengerin sama kelompok kita karena kita bisa menguasai language itu. 就像我们有特权的，我们会讲华语的，我们跟讲华语的群体在一起的时候，就直接被接受，因为所讲的原语是一样。 Saudara, bagaimana kalau ada hamba Tuhan sama seperti saya yang nggak bisa ngomong Mandarin? 那如果有一个神父，就像我不会讲华语的，怎么样呢？ Saudara, bukankah kadang-kadang memang ada perbedaan? 你们是不是有感受到有差异？ Saudara, kita pasti lebih senang dengan orang yang satu bahasa sama kita. 我们一定会比较喜欢跟我们讲同一个原语的人。 Saudara, karena di antara anak-anak remaja pun mirip. 常常我们看那些少年人也是一样。 Saya observe bagaimana anak-anak yang sekolah di international school itu nongkrongnya ya dengan anak-anak yang sehari-hari ngomong pakai bahasa Inggris doang. 我们注意到说那些少年就是在这个讲外语的这个国际学校，他们就跟那些国际学校的学生们聚在一起。 Bahkan kalau ada temennya yang bisa ngomong Inggris tapi accentnya Indonesian accent. 那比如说他有朋友，他可以讲英文，可是那种音调像印尼语的音调。 Saudara, itu aja udah beda. 那他们就觉得说不一样了。 Ada orang yang punya rumah besar, ada orang yang tinggalnya ngontrak. 有一些人他拥有很大的家，有一些人他必须租房子。 Saudara, ada orang yang berpendidikan, ada orang yang pendidikannya biasa aja. 有些人他有学问，有一些人就是普普通通。 Ada orang yang lemah tubuh, ada orang yang tubuhnya sehat. 有一些人身体软弱，有一些人身体健壮。 Nah, saudara, bagaimana di dalam semua perbedaan ini kita bisa menjadi satu komunitas yang saling merangkul? 那我们如何呢？能够包含这些不一样的这个人呢？能够成为一个我们能够所拥抱的一个群体呢？ Saudara, kita tahu betul Alkitab itu mengajarkan bagaimana Yesus itu duduk dan mengumpulkan orang dari latar belakang sosial yang berbeda. 我们从圣经可以看到说，主耶稣常常跟那些背景不一样、文化背景不一样的人，社会地位不一样的人坐在一起。 Bukan cuma latar belakang sosial, tapi masalah gender, laki-laki dan perempuan. Yesus punya murid perempuan dan itu nggak lazim. 不但如此，主耶稣也有女的门徒，这是不一样的、不寻常的。 Nah, saudara, kita menjadi gereja. 我们成为一个教会， Dan saya observe ketika ada orang yang dibaptis, biasanya ditanyain satu pertanyaan. 我注意到说，当有一个人他要受洗的时候，牧师会问他一个问题： Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan? 是不是你相信说，圣经里面的旧约跟新约就是神的话语？ Bukan cuma pas katekisasi atau mau dibaptis, tapi pas sumpah jabatan jadi pengurus atau majelis, biasanya itu juga ditanyain. 不只是在这个洗礼的时候，而在我们按立职位的时候，也是会问这个问题。 Jadi kita adalah gereja yang mengakui otoritas kitab suci. 那我们呢是承认这个圣经的权柄的教会。 Tapi berapa banyak value-value di dalam Alkitab yang sebetulnya kita abaikan? 可是呢，在执行上，我们常常忽略了这个圣经里面的这个原则。 Saudara, kita bisa klaim jadi gereja yang paling alkitabiah, tapi di saat yang bersamaan itu menghidupi spirit rasisme secara terselubung. 我们可以同时说，我们是非常这个圣经化的执行圣经的教会。可是呢，同时我们也会有这个种族歧视的那种想法。 Saudara, kalau di STT itu sebetulnya bisa dibilang multiragam, nggak cuman Chinese people, tapi banyak suku yang bisa masuk ke STT. 我们看到说，在神学院有很多不一样背景的人聚在一起来学习。 Saudara, satu ketika teman saya praktek pelayanan di satu gereja Tionghoa. 有一次，我的朋友来到一个华语的教会服侍， Dan orang-orang itu bingung deh, ini Chinese atau non-Chinese. 那个人呢，就这些会友们都开始在想，他是中国人还是不是？ Karena dia putih, 因为他 tapi 很 matanya 白 belok. 可是他眼睛大大的。
Saudara, saya juga berapa kali dikira orang Manado. 有人也是以为我是马纳洛人。 Pas datang ke praktek ditanya, kamu nama Mandarinnya apa? 当我来服侍的时候呢，就有人问我，你中文名字叫什么？ Sebetulnya itu untuk verifikasi, kamu ini Chungkoren atau bukan? 其实呢，他问的时候就要想知道他是中国人还是不是。 Saudara, untungnya ama saya ngajarin cara saya tulis, jadi saya bisa tulis, woi langsung bangga. 感谢主，我的婆婆教我怎么写，所以我还会写我中文的名字。 Tapi teman saya yang nggak punya Chinese name, karena memang dia bukan Chungkoren. 我的朋友呢，他没有中文名字，因为他本来就不是中国人。 Saudara, ketika gereja Tionghoa ini tahu bahwa ternyata ini bukan Chungkoren, 当这个教会的人知道他不是中国人之后， ada perlakuan yang berbeda. 他对他的待遇就不一样， Ada jarak yang kemudian dia rasakan. 他自己有感觉到距离。 Jadi saudara, apakah kita jadi gereja yang betul-betul apa yang Alkitab ajarkan? Tuhan itu membuka mejanya bagi semua orang. 我们看是不是我们的教会真的把门打开，真的大大打开，为不一样的人迎接不一样的人吗？ Bahkan saya perhatikan di STT. 我注意到在神学院。 STT tertentu itu ketika mahasiswanya makan siang atau makan pagi atau makan malam. 我注意到有一些神学院，他们在吃早餐、吃午餐或者吃晚餐的时候， Dosen punya meja sendiri. 教授坐在一起， Lalu mahasiswa duduk di meja-meja mahasiswa. 然后这个学生呢就坐在学生的桌子。 Saudara, jarang sekali dosen itu bisa duduk bareng makan bareng sama mahasiswa. 我们看到很少有这个教授跟学生们一起同桌。 Saudara, aneh banget kan? Padahal STT loh. Dan Yesus sendiri makan bersama dengan murid-murid. 你不觉得很奇怪吗？我们看到耶稣他跟他的门徒们一起吃。 Tapi yang dipertahankan itu sebetulnya adalah rasa segan kepada orang yang lebih senior, yang lebih punya ilmu. 可是呢，他们这个所行的呢，是为了要让有一个距离，就是说更有知识的、更资深的要被尊重。 Sehingga saudara, kalau ada teman saya yang habis lulus dikontrak jadi dosen, 我有一个朋友他一毕业后他就被接受为教授。 lalu dia dari meja mahasiswa duduk di meja dosen. 本来他是坐在这个学生的餐桌，现在搬到这个教授的餐桌。 Saudara, kita semua pasti penasaran, terus nyamperin. 我们全部都觉得说很想知道，所以我们就问他。 Kalian ngomongin apa sih di meja dosen? 你们在这个餐桌里面跟教授们说些什么呢？ Ya terus kadang-kadang saya dapat bocoran sih. 有时候呢，我就会听到一些消息。 Saudara, tapi poinnya adalah pemisahan itu terjadi. It's so clear, very obvious. 那我要讲的就是说，我们看到有这么清楚的这个隔离。 Jadi ketika kita bicara tentang duduk satu meja bukan hanya dengan Tuhan, karena yang mengundang memang Tuhan, tapi yang diundang bukan cuman kita. 当我们说我们跟神这个同桌的时候，神所招待的不只是我们，还有其他的人。 Saudara, apakah kita betul-betul memahami dan mengalami kasih Tuhan yang menjamu kita lewat meja perjamuan? 是不是我们真的体会到，而且明白神请我们跟他同坐的那种含义、那种爱？ Atau apakah yang ada di dalam center dari community kita itu cuma orang-orang tertentu yang punya latar belakang dan privilege yang mirip-mirip? 是不是我们在我们的这个我们的群体里面，我们只注重跟我们一样背景的，跟我们有同一个感受的那个教育的那个群体在一起？ Saudara, kita kembali ke ayat yang kita baca. 我们回到刚才我们所读的。 Saudara, Paulus bilang barang siapa yang makan perjamuan Tuhan dengan kondisi yang tidak layak. 保罗说：“你们若不按理吃喝， ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 那他是吃自己的这个身体，就是他对他的身体犯罪了。 Karena itu hendaklah sebelum menerima perjamuan kita itu examine, kita itu meneliti diri kita, menyelidiki diri kita, apakah kita datang dengan layak. 所以呢，当我们为进餐之前，我们要先审查自己是不是我们配得用这个餐。 Saudara, apa maksudnya ayat ini? 这个经文是什么意思？
Saudara, saya yakin ayat ini sering kali kita baca. 我相信这个经文对我们已经很熟悉了。 Saudara, sebelum pengakuan dosa atau sebelum menerima perjamuan kudus, ini adalah ayat yang sering kali dibacakan oleh hamba Tuhan. 神父常常把这个经文念出来，就是在我们要认罪的时候啊，或者是我们领受圣餐的时候。 Saudara, ayat ini biasanya ditafsirkan sebelum perjamuan kudus, beresin dulu yang belum beres sama Tuhan. Hubungan pribadi kamu sama Tuhan kamu beresin dulu. 那我们常常认为这个含义只是说，我们跟上帝的关系要把它解决。 Kalau masih ada dosa pribadi yang disimpan, beresin. Datang dengan kondisi yang layak di hadapan Tuhan. 如果我们要接受圣餐的时候呢，我们如果还有一些没有解决的罪，我们要好好的解决。 Saudara pernah membaca ayat ini? 你们曾经读这个经文吗？ Apakah familiar dengan ayat ini? 你们是不是觉得很熟悉？ Boleh ngangguk kalau familiar? 如果你们觉得熟悉，你们可以点头。 Coba, familiar gak? 熟悉吗？ Waduh, nggak, yang ngangguk dikit. Jarang baca Alkitab ya. 你们是不是很少读经文啊？怎么这么少人点头？ Nah, saudara, di dalam konteks aslinya, 我们看这个原文是怎么样的？ ketika Paulus bilang, apakah kamu datang dengan hati, dengan jiwa yang siap di hadapan Tuhan? 当保罗说这个话的时候呢，他是说你是不是以你的这个已经预备好你的心灵来见主？ Saudara, sebenarnya ayat ini nggak lagi bilang kalau kamu punya personal sin di hadapan Tuhan, kamu beresin dulu. Ayat ini nggak lagi bicara tentang itu. 在这里呢，已经没有说你是不是还有你私人的罪要向主解决。 Saudara, karena konteksnya ini adalah perjamuan malam, di mana orang-orang itu berkumpul dan makan bersama. 因为这个背景呢是晚餐，就是大家聚在一起用餐。 Saudara, jadi Paulus bilang, kalau kamu makan makanan yang telah dihidangkan tanpa kamu mengingat keberadaan orang-orang lain di sekitar kamu yang kamu tidak anggap, maka kamu berdosa terhadap tubuh Tuhan. 所以保罗说，当你用餐的时候，你只是想自己，你没有想到你周围跟你一起吃的人是主的肢体，那你已经对你的身体犯罪了。 Jadi kalau kamu menerima perjamuan kudus, tapi di saat yang bersamaan kamu masih hidup di dalam skisma, di dalam pemisahan antara satu dengan yang lain, kelompok-kelompok yang terus terpecah, kamu sebetulnya nggak layak untuk menerima perjamuan Tuhan. 所以呢，当你接受主的饼与主的杯，当你接受主的圣餐的时候，你的心态还是一样有隔离的心态，那你不配的。 Saudara, Martin Luther King itu pernah bicara satu kalimat yang menarik. Martin Luther King 他曾经这么说。 Saudara, Amerika itu seringkali kita lihat Christian nation, negara Kristen. 我们常常说美国是基督教国家。 Padahal di satu sisi negara ini punya sejarah yang kelam. 我们可以看到说，在一方面他们有一个黑暗的背景。 Saudara, Injil itu masuk dari abad ke-15, abad ke-16. 这个福音呢是从15到16世纪进入美国。 Kekristenan kira-kira menjadi besar pada abad 15 dan 16 di Amerika. 那时候呢，这个基督教非常的丰盛。 Tapi kapan perbudakan itu dihilangkan? 可是什么时候他们把这个卑奴的这个制度把它撤掉呢？ Baru sekitar 70-60 tahun yang lalu. 就是60-70年前。 Nah, selama ratusan tahun, 400 tahun, 500 tahun, orang-orang Kristen di Amerika yang sebetulnya datang dari golongan pietis, kaum pietism. 我们看到这个美国人，他们这个几百年，就是300-400年，他们还是一样执行这个卑奴的这个制度。其实他们本来他们是从不一样的背景，他们是从这个 pietism， 就是那个奴仆的那种简朴的这个看法。 Jadi pietisme ini aliran yang menekankan hidup kudus. 就是要过做这个圣洁生活的这个Yang tradisinya juga kita warisi sekarang. 我们到现在还这个接受这个传统。 Sudah selama ratusan tahun mereka beribadah. 几百年他们都在敬拜主。 Tapi di saat yang bersamaan practicing segregation.
可是同时呢，他们也是执行这个隔离的制度。 Sehingga Martin Luther King itu bilang, hari Minggu jam 11 pagi ketika orang-orang itu beribadah di gereja. 所以呢 ，Martin Luther King 他说，11点当大家都在敬拜主的时候， Itu adalah waktu atau momen-momen paling memalukan bagi kekristenan. 他说那就是基督教最惭愧的时刻。 Saudara, bagaimana mungkin orang-orang bisa perjamuan kudus, tapi di saat yang bersamaan membuang saudara mereka yang kulit hitam. Gak boleh ada kontak sama sekali. Gak boleh makan di restoran yang sama. Gak boleh berada di tempat umum yang sama. 当他们领受圣餐，他们执行主的话语的时候，同时他们也是有这个种族歧视，他们不让黑人跟他们聚在一起，不让黑人跟他们同餐，在餐馆不能够接受黑人。 Saudara, perjamuan kudus itu harusnya mengingatkan Tuhan itu mengundang semua orang untuk boleh duduk satu meja. 其实圣餐呢，让我们可以知道它的含义，就是所有不一样的人可以在同一个餐桌。 Tapi seringkali ini hanya menjadi satu upacara yang kita nggak tahu meaningnya apa. 常常呢，我们只是礼行而已，我们没有好好的知道它的含义是什么。 Saudara, bagaimana mungkin kita itu hidup, kita bilang kita anak Tuhan, kita menikmati perjamuan Tuhan, tapi di saat yang bersamaan itu kita hidup eksklusif. 我们常常一起来行主的话语，我们享受主的话语，可是呢，我们同时也这个享受我们的这个个别的这个优先的这个权利。 Saudara, kita boleh jadi gereja yang giat menginjili. 我们可能是一个非常殷勤传福音的教会， Tapi apakah gereja itu bisa menjadi tempat di mana orang-orang yang menerima Injil itu bisa merasa safe dan diterima? 是不是教会也能够让这些领受主的话语的人觉得说，他能够在这个主的教会里感觉到被接受，感觉到这个是他安全存在的地方呢？ Saudara, di sebuah gereja di mana saya pernah praktek, 我曾经在一个教会服侍， saudara, pada waktu itu diadakan satu pelatihan apologetika, 那时候呢有一个这个训练 pelatihan penginjilan 就是传福音的训练， yang disertai dengan praktek. 那时候呢要直接执行出来。 Jadi anak-anak muda itu dikumpulin, dikasih training, dikasih pembekalan secara kognitif. 所以呢，那一些年轻人呢，他们都被装备，在这个思想上，他们有给一个很好的装备。 Lalu mereka diutus untuk coba penginjilan. 然后他们被差派去传福音。 Saudara, yang mereka lakukan adalah mereka pesen. Jadi ada mungkin 10 kelompok, satu kelompok 2 orang. Lalu mereka pesen Grab dari gereja ke titik yang random, ke titik tertentu, terserah. 他们呢，就是分成10组，每一组有2个人，可能他们会做 Grab， 他们就在这个到那个地点呢是不一样的，就随便他们要去哪里。 Saudara, jadi niatnya itu mereka mau ngajak ngobrol supir Grab. 他们的目的呢是要跟这个Grab 的这个车夫聊天， Ngomong tentang hal-hal yang general, 要讲 percaya 关于 Tuhan atau enggak. 要讲关于这个很普遍的事物，然后呢问他是不是已经信主。 Terus kalau bisa menginjili. Kalau Injil itu bisa masuk, orangnya terbuka ya injilin. 如果有机会呢，他们就会传福音。如果那个人打开心，他就把福音传给这个人。 Saudara, bagus ya. 这个是很好的实习。 Nggak semua orang berani seperti itu. 不是每个人敢这么做。 Lalu saudara, apa yang terjadi? 可是发生了什么呢？ Saudara, di saat yang bersamaan 在同时， ada seorang jemaat yang mengajak rekannya dari server dari agama yang lain pindah masuk, convert jadi agama Kristen. Dan orang ini diajak ke gereja. 那有一个这个信主的人，就是教会的会友，把各个外面的人已经还没有信主的带到教会里面，结果他信主了。 Tapi karena warna kulitnya, karena pakaiannya, karena penampilan dia, 因为他的外表、他的肤色，然后他所显现出来的。 saudara, ketika dia datang beribadah, kira-kira ada yang temenin nggak? 当他来教会这个敬拜的时候，是不是有人会陪伴他？ Nggak ada. 没有。
Apalagi orang-orang tahu dia bekas agama lain. 更何况有人知道他是别个宗教进来的。 Udah ada distance dan kecurigaan. 结果人家就会有那种怀疑，然后自己觉得有一些距离， Saudara, jadi ironis banget. 所以是觉得很讽刺性的。 Pelatihan penginjilan buat satu program yang menarik, 教会有一个很好的这个实习的这个传福音实习的这个制度， tapi sebetulnya ini apa kalau bukan kepura-puraan? 可是看起来有点像假冒为善，因为实际上呢，人家已经来到你教会，你根本都不要陪他。 Saudara, kita bisa jadi gereja yang kuat menginjili, 所以呢，弟兄姐妹们，如果我们要好好的传福音， tapi kalau meja Tuhan di dalam gereja kita nggak terbuka untuk banyak orang, 如果我们很殷勤的传福音，可是我们并没有把我们的门大大的为这不一样的人打开， saudara, maka sebenarnya kita cuma lagi berpura-pura doang. 其实我们所做的只是假冒为善。 Dan saudara, saya terus memikirkan satu hal ini. 我一直在想， Ketika saya hang out, pergi, nongkrong di Antioquia, di Hopeng Club, dimanapun. 当我出去的时候，比如说我到 Antioquia 或者是到 Hopeng Club， Apakah saya cuma nongkrong sama orang yang sama itu doang? 我是不是只有跟同样一个人，就是哪一些同样的人在一起？ Saudara, kenyataannya kalau saya boleh jujur, 80-90% saya selalu nongkrong dengan orang yang sama. 如果我们要诚实的话，我觉得我自己也是80到90%，我都是跟同样的一个人，同样的一个群体在一起。 Saudara, bagaimana dengan kita? 我们是怎么样呢？ Saudara, susah ya, lintas umur, lintas bahasa, lintas penampilan, lintas status sosial, lintas pendidikan. 我们常常说，超越年龄，超越这个社会的地位，超越种种。 Saudara, tapi Alkitab itu nggak mengajarkan kita untuk sama secara status sosial baru bisa blend in. 圣经并没有教我们说，我们要有同样的社会地位，我们才可以合在一起。 Saudara, kalau kita lihat dari apa yang Yesus lakukan di sepanjang pelayanannya, 我们看主耶稣一生的这个服事， saudara, kita lihat satu pattern yang menarik. 我们看到有一个同样一个的很有趣的这个形式。 Saudara, biasa itu kalau kita mau menjangkau orang, 普通如果我们要去这个找到别人， sebelum orang itu jadi bagian dari komunitas kita, sebelum orang ini jadi one of us, 在他还没有成为我们之中的一位， kita bikin mereka believe apa yang kita percaya. Kita bikin mereka percaya apa yang kita percaya dulu. Itu nomor satu biasanya. 我们常常我们的次序呢，就是先让他相信我们所信的。 Yang kedua, setelah kamu percaya apa yang aku percaya, kamu harus behave seperti aku. Kamu harus berperilaku seperti aku. 当你已经信了我所信的，然后呢，你就要行我所行的。 Mulai dari hobinya, cara bicara, makan apa yang disukai, apa yang dipakai. 呀，从我穿什么衣服啊，讲的话是什么啊，然后嗜好是什么啊，种种。 Kalau udah believe sama, behave sama, baru belong. 当你相信我相信的，行我所行的，那你才是属于我们。 Saudara, tapi apa yang Yesus lakukan? 可是我们看主耶稣是怎么做呢？ Yesus memberitakan Injil, tapi apakah dia memaksa orang untuk percaya dulu baru boleh ikut Yesus? 当主耶稣传福音的时候，是不是主耶稣强迫他人要先相信他了，才可以跟随他呢？ Apakah jadi orang kudus dulu, jadi orang benar dulu, baru boleh follow Yesus? 是不是要已经成为一个很圣洁的人，要成为义人了，才可以跟随耶稣呢？ Saudara, selama Yesus pelayanan 3 tahun, yang dia lakukan adalah companionship. 我们看到耶稣3年的服事，我们所看到的，他是这个友谊，就是他建立友谊。 Aku nggak lagi menyebut kamu hamba. Kamu mungkin menganggap aku guru, boleh aja. Tapi aku melihat kamu sebagai sahabat. 我不再叫你是奴仆，我认为你是我的好友。你可以叫我老师、师傅，可是我还是当你是我的好友。 Sehingga Yesus itu mendatangkan sense of belongingness dulu sebenarnya. 所以主耶稣呢，先建立那种归属感。
Mau bekas pemungut cukai, mantan berzina, pernah bercerai, apapun status sosialmu. 一个人他的这个背景如何？比如说他是税吏是不是他是这个做了其他不可见人的事的人，那些罪人，主都能够把他 Mau 合在一起。 perwira Romawi atau perempuan yang nggak dipandang oleh society. 这个可能是罗马的高级的这个官员，或者是这个低级的这个没有人看重的这些人们。 Saudara, Yesus itu membuka pintu dan Yesus masuk ke pintu-pintu yang berbeda. 主耶稣就打开他的门来迎接他们，甚至主耶稣到不一样的背景的人的家，一个一个去迎接他们。 Dan ketika sense of belongingness itu mulai muncul, baru pelan-pelan orang itu meneladani Yesus. 当这个归属感有了之后，这些人才开始学习耶稣。 Saudara, murid-murid itu bukannya percaya dulu, baru kemudian jadi serupa Kristus. 我们看到这些门徒们，他们不是说先信了耶稣才像耶稣。 Saudara, murid-murid itu hidup dengan keraguan, mereka jatuh bangun, bahkan ada yang menyangkal Yesus. 我们看到他们呢，活在那个诱惑里，就是说他们可能有一些甚至还拒绝，就是说不认耶稣。 Tapi mereka tetap belong di dalam Tuhan. 可是他们知道，他们还是属于耶稣的，有那个归属感。 Dan ketika space, tempat untuk belonging itu ada, 当他们有那个归属感，也有那个地方让他们归属的时候， maka pelan-pelan mereka mulai meneladani Kristus. 慢慢他们就开始学习效法耶稣。 Saudara, kita bisa jadi orang Kristen yang punya buah roh di dalam Tuhan. 我们成为一个充满圣灵的这个基督徒， Karena Yesus sabar. 是因为耶稣他对我们非常的忍耐。 Ketika kita belong terus-menerus, Yesus itu membersihkan kita terus-menerus. 当我们主耶稣给我们归属感，然后呢，在他里面，我们慢慢的、不断的被洁净。 Saudara, ini baru bisa dibilang benar-benar believe. Karena Yakobus juga bilang iman tanpa perbuatan itu mati. 这样的话呢，他们慢慢的才能够信主。那因为雅各也这么说，如果我们没有行为的这个信心那是死的。 Kita seringkali terobsesi pengen cepat-cepat bikin orang percaya, nambah jumlah. 我们常常着迷于这个数量，我们希望信主的人越来越多，很快的看到数目。 Saudara, caranya bukan seperti itu. 可是方法并不是如此。 Saudara, Yesus datang ke dunia ini menjadi sahabat orang berdosa. 耶稣他来到世上是成为那些罪人的好友。 Saudara, seringkali kita pengen mastering people. 我们常常很喜欢这个统管他人。 Karena privilege kita secara nggak sadar, mungkin kita di rumah kepala keluarga, kita di perusahaan, kita jadi kepala. 我们常常会想要支配他人，因为可能我们在我们的公司，我们是头是老板，然后在我们的家，我们是一家之主，然后很多方面我们都是那种有优势，所以我们就想支配他人。 Jadi spiritnya itu selalu pengen menundukkan orang lain, bikin orang lain ikut aku. 所以我们的态度就是常常决定他人，让那个人觉得说有一点惧怕。 Makanya sebetulnya jujur saya kurang setuju dengan istilah memenangkan jiwa. 所以呢，我不喜欢就是说我不太认同这个句子，就是说我们要引起这个生命，引起新生命。 Saudara, saya percaya Yesus itu memang memenangkan jiwa orang-orang berdosa. 我知道主耶稣是这个引起这个罪人的心。 Dan kalau orang boleh percaya itu karena anugerah Tuhan. 一个人他能够信主，是因为主的恩典。 Tapi ketika bahasa memenangkan jiwa ini kita hidupin, 如果我们活着用这个句子的时候， seringkali yang kita bawa itu menang dalam arti superioritas. 我们常常所谓的引起，就是好像输赢的那种赢，所以呢，我们觉得自己比人高一等。如果我们能够赢到， Aku bisa menangin orang ini, aku bisa pegang orang ini. 如果我能够赢到这个人，我能够抓住这个人。 Saudara, kadang-kadang di hubungan suami istri, orang tua anak, persahabatan pun seperti itu. Memenangkan itu pengen bisa pegang orang ini. 常常呢，夫妇的关系、父母跟孩子的关系、跟朋友们的关系也是这样。我们觉得说，我们如果能够抓住这个人，我们就有那种优势感。
Saudara, tapi yang kita butuhkan itu companion. 其实我们所需要的是建立友谊。 Saudara, kalau memegang itu biasanya cuma satu sisi. Kita perlunya itu hold each other sebetulnya. Dan itu Sisi. companion. 如果我们抓，我们只是一只手抓；可是如果我们友谊呢，是两只手抓，是友谊在一起。 Bukan megang tapi nggak bisa diraba balik. Bukan megang tapi kalau kayak Yesus, dia bersekutu dengan murid-murid, dia memegang kehidupan murid-murid, tapi murid-murid juga bisa bersentuhan dengan kehidupan dia. 主耶稣他跟他的门徒们、跟他的会友们一起坐在一起的时候，主耶稣跟他们也是，主耶稣能够摸他们，他们也能够摸到耶稣。 Saudara, bukan seperti main catur yang gerakin pion dari jauh. 我们不是玩棋，这个棋呢，我们常常我们要打赢，就是用这个有距离的这个玩这个棋。 Ketika di minggu yang akan datang kita akan menerima perjamuan Tuhan. 下个星期我们就要迎接主的饼与杯。 Mari kita ingat satu hal ini. 让我们纪念这个事情， Apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan? 是不是我们在主的面前已经配得领受？ Artinya bagaimana diriku dengan sesamaku? 我跟我的邻舍的关系怎么样？ Apakah aku me-welcome mereka sama seperti Kristus welcome aku? 我是不是欢迎迎接他们，就像耶稣迎接我一样？ Mari kita berdoa. 让我们一起来祷告。 Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau mengingatkan kami 主啊，我们感谢你，今天你提醒我们， bahwa kasih-Mu tidak ada batasnya. 你的爱是无限的， Engkau mengundang kami yang tidak layak 你迎接我们这些不配的人， untuk terus-menerus boleh bersekutu dan duduk semeja dengan-Mu. 让我们能够不断的与你团聚，跟你同桌。 Tapi seringkali kami lebih suka hidup di dalam spirit individualistik. 可是我们发现，我们自己呢，就常常有那种这个各自的心态。 Kami lebih suka hidup menonjolkan perbedaan kami. 我们更喜欢这个明显的看出区别， Dan bahkan kami mengabaikan orang-orang di sekitar kami. 甚至我们藐视了我们四周围的人。 Tuhan, sulit bagi kami untuk mungkin bisa terbuka kepada semua orang dan menganggap mereka sebagai saudara-saudari di dalam 主啊，我 Kristus. 们觉得我们很难的把自己敞开，把他人看为我们自己的这个弟兄姐妹。 Tapi biarlah kami boleh memulai dari orang-orang yang paling dekat. 主啊，求你帮助我们，好让我们能够从最近的人开始。 Mungkin orang tua yang sudah lama kami tidak kunjungi. 可能是我们已经很久没有去探访的老人家， Teman kami yang udah lama kami nggak tanya kabarnya. 或者是很久没有见面的朋友。 Anak-anak kami yang mungkin seringkali kami sudah jarang membangun komunikasi dengan mereka. 可能我们也很久没有跟我们的孩子们这个沟通。 Tuhan, kalau kami membayangkan Engkau mengundang kami untuk duduk dan makan bersama dengan-Mu, 主啊，当我们想象说你迎接我们，跟你一起同坐， maka biarlah bayangan itu boleh menguasai juga pikiran kami. 愿这个情景让我们能够管制我们， Dan dasar kami menjadi orang Kristen adalah anugerah-Mu yang besar. 充满我们的心思意念，好让我们知道说我们的存在是你的恩典。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Ju, Tuhan Yesus Amen. kami berdoa. 我们感谢你，奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。